Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Dr. Yang Dipertua. Saya secara peribadi saya merasa undang-undang ini sangatlah mustahak. Kerana selain daripada keperluan untuk mewujudkan pindaan di bawah undang-undang sedia ada atas Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, tapi nampaknya pindaan yang dibawa hari ini untuk membawa beberapa perkara yang sangat mustahak, terutama seperti rakan-rakan yang terdahulu menyebut beberapa perkara, untuk tujuan melihat bahawa adanya beberapa penubuhan sektor kewangan atau pengurusan serta perkhidmatan kewangan tambahan yang secara langsung menyentuh kepada kedudukan membantu rakyat Malaysia, terutama dalam kes ini disebut sebagai skim persaraan swasta. Ini perkara yang saya fikir sangat mustahak. Tapi saya tidak tahulah macam mana aturan kita buat sehingga pukul hampir jam 12.30 malam kita hanya diberi peluang untuk meneliti perkara yang sebegini besar natijahnya untuk setakat 5 minit seorang. Dan saya rasa kita memang bercadang untuk meluluskan perkara ini pada malam ni. Kita anggap parlimen malam ini boleh kita gunakan untuk tujuan meluluskan perkara-perkara yang sangat mustahak. Saya sangat yakin kalau rakyat di luar sana mengikuti perbahasan ini dan meneliti dan memahami kandungan ini, saya rasa sebahagian besar daripada mereka merasa sedih. Kerana aspek yang begitu mustahak ini dibawa juga sehingga malam ini untuk diluluskan. Saya tidak ada masalah tentang isi kandungan atau undang-undang yang dibawa, tetapi implikasi dia. Saya juga percaya rakan-rakan di sebelah penyokong kerajaan, rakan-rakan Barisan Nasional tentu meneliti dan tentu tahu antara kandungan yang dibawa. Walaupun kita tidak ada banyak masa untuk meneliti perkara ini, tapi saya minta, saya merayulah sekurang-kurangnya tengoklah pada satu perkara, iaitu tentang penubuhan skim persaraan swasta. Yang ini boleh dikatakan akan memberi kesan kepada sebahagian besar daripada rakyat Malaysia, kaum pekerja, dan juga ini menyentuh tentang kedudukan income boleh guna atau pendapatan boleh guna rakyat Malaysia. Oleh kerana skim persaraan swasta ni hampir sama kaedahnya dengan skim kumpulan wang simpanan pekerja, yang mana dipotong daripada pendapatan bulanan atau penggajian rakyat Malaysia. Dan sekarang kita tawarkan skim persaraan swasta yang digariskan. Walaupun saya memahami Datuk Dr. Yang Dipertua, ini adalah lanjutan daripada pembentangan belanjawan yang dibuat oleh Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan dulu, iaitu menyebut tentang adanya keperluan dan juga memberi kebenaran kepada mana-mana orang, institusi ataupun syarikat, sebagaimana juga yang ditakrifkan bawah undang-undang yang baru pindaan ini, untuk memberi kuasa membenarkan orang itu menguruskan dana-dana yang dikatakan sebagai untuk menggalakkan domestic saving. Saya tidak ada masalah tentang istilah-istilah ini, tetapi cubalah kita tengok secara berterus terang antara tujuan ataupun matlamat yang digariskan, yang diharapkan dengan perkara yang bakal berlaku, yang secara mudahnya memberi kesan yang amat signifikan pada seluruh rakyat. Saya faham minta penjelasan yang Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Pengerusi dan Datuk Tuan Yang Dipertua dan Indra Mahkota. Indra Mahkota mula dengan kata pindaan ini merupakan pindaan yang penting, dan merangkumi beberapa aspek capital markets dan services dengan izin. Saya nak perhatikan Tuan Yang Dipertua, rang undang-undang ini walaupun pindaan saja, versi bahasa Inggeris merupakan 69 muka surat, versi bahasa Melayu 76 muka surat. Jadi saya ingin tanya pada Indra Mahkota, bukankah tindakan kerajaan untuk tergesa-gesa memaksa Dewan Yang Mulia ini meluluskan ni satu tindakan yang tidak bertanggungjawab? Saya tidak salahkan Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua diletakkan dalam keadaan mana dan minta semua berbahas dan melulus rang undang ini pada hari ini.
Tapi apakah urgensinya? Saya nak tanya. Saya nak tanya pada Indra Mahkota. Saya tak nampak urgensinya. Tapi saya juga nampak seperti mana yang disebut oleh Indra Mahkota, rang undang-undang ini merangkumi banyak perkara yang terperinci, yang perlu dibahas. Tetapi apakah yang dibuat oleh menteri sekarang, meletak semua dalam keadaan di mana macam mana dia nak berbahas dengan cara yang bermakna. So inilah kedudukan sekarang. Kenapa menteri buat ini? Kenapa bukankah bolehkah kerajaan tangguhkan ini? Tangguhkan ini bukan tangguhkan ini kepada mesyuarat akan datang, di mana boleh dibincang, dibahas secara the detail, secara bertanggungjawab. Dan ini bukan perkara yang ringan. We're talking about our capital markets of this country, the functioning dengan izin of this. So kenapa ya ini dibuat dengan cara macam ini? Ini yang persoalan saya. Saya minta pandangan daripada Indra Mahkota. Sepatutnya perkara ini dibangkit pagi tadi, semasa usul kita sebut yang undang-undang ini salah satu daripada undang-undang yang dibahas pada malam ini. Tapi pagi tadi kenapa tidak dibangkit? Saya ada bangkit. Ketika ini saya ada bangkit. Mengapa bergesa-gesa? Tarik baliklah satu atau dua. Jadi kalau saya dipahamkan, boleh saya bagi penjelasan sedikit. Ya. Ini floor Saya boleh bagi penjelasan ya. Sebenarnya memang apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota bahawa skim persaraan swasta ini cukup penting dan perlu dibahaskan dengan panjang lebar, saya setuju. Dan telah pun dibuat. Skim persaraan swasta telah pun dibentangkan dalam sesi yang sebelum ini, iaitu telah pun menjadi Akta 1406. Dah bahas dah panjang lebar. Yang ni kita nak kenakan penalti tambahan saja. Beberapa peruntukan untuk tambah penalti supaya lebih lagi kemas. Jadi kalau soal skim ni dah lama dah. Dilaksanakan berkuat kuasa 3 Oktober 2011. Yang Berhormat Mahkota pun berkali dah bahas dah, berkali tak ingat. Akta lain, suku sakat. Cuma yang ni nak tambah je, tambahan, tak boleh tambah. Kita buat beberapa perkara, satu lagi yang tabung papasan sekarang ni banyak, 3-4 kita satukan. Perkaranya sama je, memperkemaskan. Cuma satu saja yang baru di sini ialah business trust. Itu jenis perniagaan baru. Dulunya hanya melibatkan saham dan derivatif saja. Sekarang kita nak benarkan aset-aset lain. Ini telah dibuat di setengah-setengah pasaran. Jadi itu saja. Sebenarnya walaupun nampak tebal, tapi tebalnya untuk memastikan dari segi undang-undang itu kita berhati-hati. Tapi perkaranya tidaklah besar. Kalau Yang Berhormat Indra Mahkota baca betul-betul, saya rasa dia cerdik, dia boleh faham. Ini benda yang tidak ada lah, susah sangat. Tapi bila flip macam tu jadi masalah ni. Bila nampak yang okey, terima kasih Timbalan Menteri. Point order. Ya. Terima kasih. Saya bersimpati atas keadaan ini Datuk M Tua, kerana saya tengok pegawai-pegawai kerajaan yang memberi jawapan, memberi maklumat kepada Timbalan Menteri baru sekejap yang menerangkan tentang kata semua perkara ini telah dibuat. Tapi sedarkah kita bahawa tujuan kita membuat pindaan ini untuk menubuhkan dana pampasan para pasaran modal. Ini belum ada lagi. Yang kita nak tubuh malam ni hasil daripada rang undang-undang ni nak menubuhkan dana pampasan pasaran modal. Takkanlah pegawai kerajaan dan Timbalan Menteri tidak tahu berapa saiz pasaran modal dalam negara kita. Ini dari pelan induk pasaran modal CMP2 menggariskan potensi dia sampai 58 trilion. Ini bukan perkara kecil. Saya nampak pegawai kerajaan beri maklumat kepada Timbalan Menteri untuk mengatakan perkara ini telah pun dibentangkan, dilulus. Ini ada pindaan kecil. I saw just now dengan izin. Tetapi tak apa. Apa yang saya nak katakan di sini, tak payahlah. Kota Belud tak payahlah. Saya katakan perbahasan ini saya tidak pandang rendah. Saya bagi peluang kalau nak bangun.
Saya katakanlah nak hantar nota tu, nak katakan you nampak, you Superman ke, you nampak apa dalam nota yang diberitahu oleh menteri. So you hujah betul-betul, tapi takkanlah nak mempertikaikan. Terima kasih Kota Belud. Tapi saya rasa Kota Bodoh Belud tak boleh juga dia ajar, pandai tak boleh mengajar. Itulah dia. ini seko lagi. Apa seko? Jangan terasa kita tak sebut siapa. Tak, Ya tak Muhammad, kata sudah, awak. sudahlah ya Muhammad. Bodoh tak boleh Seko diajar, lagi. pandai tak boleh mengajar. Ya Itu nama Muhammad. bodoh sombong. Ini parliamentarian ke macam ni? Ya Muhammad, ya Muhammad, tak payah guna perkataan yang kesat ya Muhammad. Parliamentarian. Saya mintalah. Tak payahlah. Indra Mahkota, saya tadi minta 5 minit lah ya Muhammad. Minta tolong dalam satu-satu keadaan ada masa kita berkeras ya Muhammad. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya bercakap tu baru 2 minit je tadi. Tapi diganggu. Tapi tak apalah, terima kasih atas peringatan tu. Saya cuma katakan keperhatian saya dan rakan-rakan di sebelah sini. Kerana bukan hanya kata memasukkan pindaan yang kecil sebagaimana didakwa. Walaupun mungkin Timbalan Menteri merasakan perkara ni kecil. Memang. Atas akibat dia, atas kesan dia, barangkali kecil je pada Timbalan Menteri dan kerajaan. Tapi pada Pakatan Rakyat, memikirkan implikasinya pada rakyat, kita rasa besar. Minta maaf Yang Berhormat. Masih lagi Yang Berhormat tak masuk dalam isu. Hujahlah. Tak payahlah. Tak hujahlah. Kota Belud tak payahlah ya Muhammad. Hujahlah. Yang Berhormat Kota Belud. Hujahlah nak kata cerita benda yang sama lagi. Yang Berhormat Kota Belud tak payahlah. Tak, you are still talking about, you know, Okeylah, terima kasih. you go straight to the point. Terima Kita pun nak kasih. dengar. You can go and have coffee outside. Thank you. Bila Kota Belud jadi speaker? Saya cuma katakan Datuk Yang Di-Pertua, Datuk Doktor Yang Di-Pertua, saya cuma katakan penubuhan dana papasan pasaran modal yang nak dicadangkan ini hasil daripada kelulusan pindaan yang dicadangkan. Satu perkara yang besar, perlu diteliti. Dia beri kelulusan, ruang untuk kita beri pandangan. Saya pasti rakan-rakan BN nak luluskan saja perkara ini. Peraturan mesyuarat. Dia nak berujar ke atau nak masih Peraturan nak mesyuarat, berujar? kalau saya tak bagi floor, duduklah. Yang Berhormat Kota Hujahlah. Belud minta tolong ya Muhammad. Kita nak jaga kemasa ya Muhammad. Kalau Yang Berhormat yang bawa. Okey, soalan tak saya ya Muhammad, kepada kita kena dengar orang kepada cakap ya Timbalan. He's Muhammad. not going to the point. Saya dengar ya Muhammad. Saya He's not mendengar. going to the point. Saya mendengar ya Muhammad. Indra Mahkota cakaplah soalan Okey. bil tu. Saya nak tanya persoalan kepada Timbalan Menteri, benar ke tidak sebagaimana laporan dalam pelan induk pasaran modal yang dalam laporan pelan induk pasaran modal ni menggariskan satu potensi jumlah saiz di Malaysia berkenaan dengan potensi ini berjumlah 5.8 trilion ringgit Malaysia sehingga tahun 2020. Ini jangkaan yang dikeluarkan dalam laporan pelan induk sebagaimana yang Timbalan Menteri sebutkan tadi. Saya nak tanya dan dapatkan pengesahan. Sekiranya inilah saiz kapasiti yang kita jangka dan kita akan ada beberapa tahun saja untuk mencapai target berkenaan, apakah persediaan kita setakat membawa rang undang-undang yang dikatakan sikit sangat pertukaran atau penambahan dalam peraturan atau undang-undang yang digariskan. Saya perhatikan ada memasukkan perkataan orang yang berdaftar, yang diberi lesen untuk menguruskan. Yang paling merisaukan kita bagi pihak rakyat ialah berkenaan dengan skim tadi. Dan saya tahu laporan yang terbaru, EPF yang menguruskan dana yang hampir sama dengan skim persaraan swasta ini, hampir sama, sedang menguruskan 338 bilion ringgit bagi pihak pencarum yang merupakan pekerja-pekerja yang datangnya daripada sebahagian besar rakyat Malaysia. Saiz pengurusan dana yang begitu besar. Dan saya nak tanya juga, daripada saiz yang dikatakan 58 trilion untuk masa 13 tahun ini, agak-agak Timbalan Menteri, berapakah saiz sebenar dalam masa 2 tahun daripada sekarang? Dana yang disebutkan kata sekarang ini kita nak luluskan kena memasukkan satu benda baru, iaitu penubuhan dana pampasan pasaran modal. Atas pasaran modal ni yang nak kita uruskan ni, jumlah dia berapa kat setakat ini? Ini
menjadikan sebahagian daripada rangka pemerhatian yang kita wajib tidak boleh abaikan. Saya walaupun saya tidak berapa tak ada nak celah, cuma nak kacau je. Tak ada orang celah, perkara ini sekaligus Datuk Dr. Yang Tua, saya tak mau ulang. Ini saya ambil masa 1 minit atau 1 minit setengah saja. Sebab kita masih lagi dalam tahap menjadi pemerhatian yang membawa kita satu merasa ragu kerana kita belum dapat menjawab dalam saiz pasaran modal kita ni. Kita terpaksa menjawab penjelasan yang diminta oleh pihak pemerhati luar. Kita pernah dilihat, kita pernah diletakkan di tangka kelima yang paling teruk berlakunya pengubahan, pengaliran, pengeluaran dan pengalihan modal keluar negara secara haram. Tempat kelima. Kita tak jawab. Macam mana kita nak beritahu keupayaan kita menguruskan pasaran modal atau dana pasaran modal bersaiz sampai 5 trilion sebagaimana dalam pelan induk yang kita gariskan. Tapi kita masih belum mampu lagi menjawab pertanyaan pemerhatian yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa menguruskan dana, pengurusan dana luar negara yang mengatakan kita ni tempat kelima yang paling teruk. Ya, dah 20 minit Yang Hormat. Ya, biarlah ini saya punya role Yang Hormat, bukan Yang Hormat punya kerja ya. Terima kasih. Yang Hormat. Saya minta yang terakhir, saya minta kerjasama daripada Timbalan Menteri untuk memberi penjelasan lah, sebab di muka surat 93 Datuk Dr. Yang Tua lampiran 18 dia menyentuh tentang ada 21 perkara yang disebut sebagai layanan cukai bagi skim persaraan swasta yang digariskan sebagai janji untuk menggalakkan pihak-pihak tertentu menjayakan skim ini. Saya nak tanya setakat ini, apakah dalam 27 perkara yang diletakkan, digariskan semasa pembentangan oleh Perdana Menteri, setakat manakah perkara ini telah bersedia untuk dilakukan menyambut saiz dana yang begini besar? Terima kasih banyak.